Nama saya Jalan Kuste. Nama ayah saya Kuste bin Karim. Nama ibu saya Rojata bin Jalil. Alamat kampung Ngenukan Tengod Tulupin Sabah. Soham saya Yusuf Menok. Kampung Linyokan ini diwujud pada tahun 89 dan mempunyai sejarah yang dinamakan daripada keturunan nenek moyang kami, yaitu Kampung Linyokan ini berdasar daripada peristiwa satu isa kazum di kemajuan dawat kazum manggis dinangkatan dapat ijukan mitin na dia sejarah datit Kampung Linyokan dakarait-rait dat Kampung Linyokan siapa nga tiap na ngadang katiti patijukan aw sa tabiri diran di manggis ay kaguan dat it vaday maniningat jadi bila ano nit dia ada sarang imadeng di maniningat arato nga bisay vaig jadi aw sa no tabiri di vaig selain daripada it madeng di maniningat at abirid rumudon. Jadi inilah sejarah Kampung Linyokan berdasar daripada kayu mangaris dan madu labah yang jatuh di sungai. Azlan ini dia merupakan anak saya yang kedua daripada 4 orang anak saya. Jadi dia pada masa itu pada 2001 dia masih normal pada masa itu. Setelah darjah 3 9 tahun dia jatuh sakit. Dia jatuh sakit pada masa itu dan kami antar ke hospital pada masa itu. Dan disaki dokter dia kena penyakit malaria. Dari situlah pendengarannya tidak stabil dan tidak dengarlah sampai sekarang.
Setiap ujung minggu Azlan bantu saya pergi ke kebun, bersihkan kebun, dan apabila saya membawa dia ke selasing ladang, dia ikut juga. Dia rajin, dia sangat rajin ikut saya. Dan dia walaupun dia tidak pandai bercakap, tapi dia dalam pergerakan mulut dia tahu. Pergerakan mulut dia itu kami pakai bahasa dusun, memang dia tahu. Jadi memang dia cukup rajin lah. Kalau ujung minggu dia ada cuti di sini sekolah, di sini kampung, dia memang sangat rajin dan pandai berdikari dan pandai berusaha sendiri. Azlan bersekolah di sini sejak 2001 dan dia telah menamatkan persekolahannya pada 2007. Azlan ini pada mulanya merupakan seorang budak yang pendengaran dia oke, tapi menurut ibu bapaknya dia kena penyakit dan sejak itu pendengaran dia mulai hilang. Bagaimanapun, walaupun demikian, Azlan ini merupakan seorang budak yang telah menunjukkan bakat dia dalam bidang larian. Menurut guru PJ-nya, dia tidak perlu menunggu guru turun ke padang terlebih dahulu, sebab dia akan mendahului rekan-rekan yang lain dan dia akan berlari tanpa arahan daripada gurunya. Ini merupakan kelas terakhir Azlan sebelum beliau melanjutkan pelajaran ke Sekolah Pendidikan Khas di peringkat sekolah menengah. Sewaktu bersekolah rendah di sini, beliau seorang murid yang aktif dan berdisiplin serta menunjukkan minat dan bakat dalam bidang sukan, terutama sukan olahraga. Sebagai guru, saya mengharapkan agar Azlan cemerlang dalam bidang sukan olahraga serta dapat mengharumkan nama sekolah, daerah, negeri dan seterusnya negara kita Malaysia. Saya berlatih setiap hari. Latihan harian yang saya lakukan secara sendiri
atau bersama Cego Jorlati saya. Disiplin dalam latihan sangat penting supaya saya mampu menggagalkan stamina saya dan meningkatkan prestasi ke tahap yang terbaik. Saya selalu bersabar bila di padang untuk perlombaan. Buat peserta ini, Cego banyak melatih saya teknik-teknik mengawal perasaan, terutama bila berada di pertandingan yang besar. Saya mau melangkah jauh mungkin dan kalau boleh memasakkan rekor dunia dan Olimpik sebagai wakil Malaysia. Ada beberapa pelajar daripada program pendidikan khas integrasi SMK Telupid yang telah saya lahirkan berjaya di peringkat kebangsaan, terutama di kejuaraan olahraga pendidikan khas kebangsaan. Dan Azlan ini saya telah mengenal pasti bakat dia semasa di kejohanan olahraga peringkat daerah, yaitu sekolah-sekolah perdana. Dan pada masa itu saya dapat mengetahui bahwa dia ini adalah seorang atlet berkeperluan khas. Dan saya telah berjumpa dengan Azlan dan juga Cegu di sekolah lama dia untuk menawarkan dia untuk bersekolah di pendidikan khas di SMK Telupid. Dan selepas itu saya telah melatih dia untuk 2 tahun, di mana dia telah berjaya mewakili negeri Sabah dalam kejuaraan olahraga pendidikan khas selama 2 tahun tersebut. Dia mempunyai minat yang sangat mendalam. Dia seorang yang sangat rajin berlatih dan juga komitmennya sangat tinggi.
dan itu membuatkan saya juga sebagai jurulatih dia rasa sangat terharu dan juga sangat gembira karena jarang-jarang kita dapat mendapat seorang atlet berkeperluan khas yang mempunyai minat yang sangat mendalam untuk menyertai sukan olahraga. Dari segi prestasinya sepanjang berada di SMK Telupit, yaitu daripada tingkatan 3 sehingga kini sebenarnya prestasi beliau sangat meningkat dan mengikut penilaian dan analisis yang sudah saya buat. Sepanjang penglibatan beliau, tahun ini rasanya beliau sangat perform untuk dari segi prestasi beliau. Dari segi prestasi yang lain pula, kita lihat kejohanan-kejohanan yang dia sertai, bermula daripada tingkatan 3, dia mampu ke kebangsaan untuk berlawan dengan atlet-atlet yang normal dan mendapat tempat ke kebangsaan. Sekarang ini beliau 18 tahun, tapi masih boleh untuk mewakili Sabah dan telah menjuarai kejohanan merentas desa MSS Sabah 2019 di tempat pertama. Dari segi acara padang dan balapan, yaitu acara 800, 1.500, dan 3.000 meter. Pencapaian beliau yang terbaik adalah pendidikan khas, yaitu MSSM. Baru-baru ini beliau telah memecahkan rekod 1.500 dan emas, dan kemudian 800 juga beliau mendapat emas lah. Beliau sangat gigih berlatih, dan selain daripada itu dari segi akademik pun Azlan dia lulus dalam peperiksaan yang diadakan di peringkat sekolah. Jadi kita doakan semoga Azlan ini terus cemerlang dalam bidang yang sangat diminatinya itu, yaitu olahraga, dan juga dalam karirnya lah di masa akan datang. Ada satu pengalaman yang pengetahuan ceritakan pada tahun ini juga, apabila Azlan menyertai kejohanan merentas desa peringkat negeri, dan dia menjuarai kejohanan itu,
Dan apabila tamat saja kejohanan itu, Azlan terus datang kepada kami dan dia letak kasut yang dia guna itu dah koyak. So pada ketika itu juga pengetua bagi sumbangan kepada Azlan untuk beli kasut, dan juga guru-guru yang lain PIBG sangat menyokong permata etnik original Sabahan Azlan Kuste ini.